Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fifa Elisha binti Hazanizam. Saya berusia 12 tahun. Kini, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Setiajaya dan kod sekolah saya ialah JBA 3012. Membaca buku dan menonton televisyen merupakan hobi saya. Manakala, cita-cita saya apabila dewasa kelak ingin menjadi seorang doktor. Bersyukur saya kerana dapat tampil di dalam video untuk tontonan semua ini. Saya berasa amat teruja untuk berkongsi maklumat dan kegembiraan tentang buku yang telah saya baca ini yang bertajuk Kapal Terakhir di Dunia. Di dalam buku ini terdapat banyak isi menarik yang ingin saya kongsikan. Buku ini adalah hasil karya Tema Abdullah. Ia diterbitkan pada Mei 2021 oleh Iman Publication Sdn Bhd. Buku ini mengandungi 330 halaman bercetak dan terdapat 22 bab. Buku ini mampu dimiliki dengan harga RM30. Harga yang ditawarkan sangatlah berpatutan, sesuai dan mampu untuk dimiliki. Tema utama yang terdapat dalam buku yang saya sukai ini ialah semangat kekeluargaan dalam diri, nilai bersatu padu dan kerjasama. Jalan cerita bagi buku ini sangat menarik dan memujakan, yang mana mengisahkan tentang ayah iaitu seorang remaja belasan tahun dari sektor biru yang berusaha untuk menyembuhkan penyakit adiknya yang lebih dahsyat berbanding dengan manusia yang lain di sektornya. Mereka berdua terpaksa tinggal di dalam sebuah kapal besi gergasi yang bernama Bokor. Bokor ialah nama kapal besi gergasi yang dicipta oleh manusia sebagai persediaan menghadapi bencana hujan tahi bintang yang bakal menghentam bumi. Bencana yang memusnahkan hampir keseluruhan bumi dan isinya. Tsunami yang terhasil telah menenggelamkan bandar-bandar utama. Debu-debu ledakan tahi bintang memenuhi atmosfera sehingga menutupi cahaya dan haba matahari daripada tembus. Suhu bumi turun mendadak. Virus-virus baru muncul dan bermutasi, menjadikan bumi bukan lagi sebuah planet yang ideal sebagai habitat. Hanya hidupan yang kuat pertahanannya sahaja yang masih tidak pupus. Manusia yang bertarung dengan kepupusan masih berlindung di dalam Bokor, ciptaan mereka 571 tahun dahulu. Terapung di tengah-tengah lautan dalam, terasing daripada ancaman jangkitan daripada dunia luar, lebih-lebih lagi virus yang akan menukarkan mereka menjadi mugur. Mugur ialah spesies manusia yang sudah bermutasi sehingga hilang sifat kemanusiaannya, menjadi ganas, kebinatangan dan memburu manusia lain. Mugur hidup bebas di muka bumi. Walaupun berlindung di Bokor dan terpisah daripada bahaya luar, majoriti manusia di Bokor telah dijangkiti penyakit yang masih belum boleh dipulihkan secara keseluruhannya. Masih tidak kecukupan penawar walaupun sudah ratusan tahun berlalu sejak malapetaka. Manusia-manusia yang dijangkiti dikuarantin ke dalam 3 sektor berbeza di dalam Bokor mengikut jenis penyakit masing-masing. Sektor biru, sektor kuning dan sektor hijau. Berbalik pada kisah Arya tadi, semakin hari kondisi adiknya menjadi semakin lebih parah dan memerlukan rawatan dengan segera. Beban Arya semakin terasa apabila bapanya sendiri tidak mempedulikan mereka berdua. Ketika situasi Arya semakin menekan, Vanessa hadir menjadikan tawaran bersyarat. Adiknya boleh sembuh sepenuhnya jika Arya bersetuju turuti permintaan Vanessa. Setelah itu, Arya telah dinaikkan ke aras atas dan diiktiraf sebagai manusia suci. Manakala adiknya pula telah dijaga dan diberikan makanan yang mencukupi oleh askar-askar yang bertugas. Penonton semua, cerita ini berlatar belakangkan tempat seperti aras lantai. Aras lantai kapal Bokor dibahagikan kepada 3 sektor. Sektor biru, sektor kuning dan sektor hijau. Sektor-sektor ini merupakan ruang kuarantin berasingan bagi manusia-manusia yang mengidap penyakit tertentu. Mana-mana sektor dilarang sama sekali untuk membanding-bandingkan penyakit antara sektor yang berbeza. Malah telah diwujudkan peraturan khas di atas Bokor yang melarang manusia-manusia di atas lantai memperkatakan apa
apapun mengenai penyakit masing-masing kepada sektor berlainan. Seterusnya ialah sektor biru yang mana setiap sektor dipertanggungjawabkan dengan tugasan yang berbeza. Peranan tersebut disusun bersesuaian dengan kesakitan dan kemampuan tubuh badan manusia yang dikuarantin di dalamnya. Sektor biru menjalankan tugas mengumpul sumber protein utama buat bekalan tenaga manusia di atas bokor. Tugasan tersebut memerlukan mereka untuk keluar ke laut dan berhadapan dengan risiko serangan serta jangkitan daripada luar. Pengajaran yang dapat diambil daripada cerita ini ialah kita perlulah sentiasa bersikap cekal dan tidak mudah berputus asa. Melalui pembacaan buku cerita ini, penulis buku telah berjaya menarik minat saya dengan glosari dan ayat-ayat yang digunakan. Secara tidak langsung, ia telah menambah kosakata baharu dan dapat membantu saya lebih cemerlang dalam penulisan. Kulit buku ini juga kelihatan sangat menarik, kreatif dan cantik. Pada pendapat saya, buku ini mempunyai banyak kelebihan. Namun, terdapat sedikit kekurangan seperti grafiknya yang terlalu sedikit dan seharusnya diletakkan grafik-grafik yang lebih menarik untuk menarik perhatian para pembaca. Akhir sekali, perasaan suka saya kepada buku ini tidak dapat ditahan lagi. Ingin saya katakan bahawa olahan cerita ini sangat bagus, senang difahami dan sesuai dengan tahap pembaca. Menjadi satu kerugian jika anda tidak mendapatkannya. Kunjungilah perpustakaan terdekat untuk mengetahui jalan ceritanya lebih lanjut. Sekian, terima kasih.